Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ami Hafiz bin Nur Azmi, Duta Melati Garden Sekolah Kebahasaan Kampus Seri Rahmat 2022. Hari ini saya akan membentangkan produk Green Project Management Sekolah Kebahasaan Kampung Seri Rahmat. Pengenalan. Menurut kajian pada tahun 2012, pertambahan penduduk, perkembangan perindustrian dan perkembangan pembandaran telah menyebabkan pertambahan jumlah siswa yang dijana oleh masyarakat. Hasil kajian Abdul Rashid dan Hasnah 2001 menunjukkan jumlah siswa yang dijana oleh masyarakat adalah sama dengan pertambahan jumlah penduduk yang menghuni sesuatu kawasan. Pada tahun 2005, Imura dalam kajiannya menyatakan pertumbuhan penduduk yang pesat turut mempengaruhi perubahan komposisi siswa yang dihasilkan. Menurut Gamali Tarmudi 2009, di Malaysia, purata siswa pekerja yang dihasilkan adalah 760,000 tan per hari. Data Jabatan Perlindungan Alam Sekitar 2002 pula menunjukkan pertambahan jumlah siswa memberikan impak alam sekitar yang sangat buruk serta menyumbang 34% daripada masalah pencemaran alam sekitar. Masalah ini telah menjadi cabaran kepada pihak berkuasa tempatan atau PBT untuk menguruskan jumlah siswa yang semakin bertambah. Berbagai kaedah dan alternatif yang telah dilakukan untuk mengurangkan jumlah siswa bermula daripada proses pengutipan, pemprosesan, guna semula, rawatan sehinggalah ke sistem pelupusan. Namun, masalah pertambahan siswa tetap berlaku kerana punca masalah adalah bermula dari peringkat penghulu, iaitu isi rumah, kilang dan industri. Oleh itu, komuniti perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan sisa buangan diasingkan supaya konsep 3R dapat dilaksanakan dengan jayanya. Penyertaan orang ramai dalam mengurus sisa pekerja adalah satu kaedah terpenting ke arah pengurusan sisa mampan di sebuah kawasan. Penglibatan komuniti merupakan satu pendekatan yang bertujuan untuk memperkasa dan memberi peluang kepada komuniti terlibat secara langsung dan bertanggungjawab dalam mengurus perkhidmatan pengurusan sisa pekerja di kawasan masing-masing. Dalam konteks pengurusan sisa pekerjaan, penlibatan komuniti bermaksud bahawa komuniti terlibat secara langsung dalam aktiviti pemisahan, penyimpanan, pemungutan dan pemulihan sumber sisa pekerjaan. Bagi menyambut usaha-usaha kemapanan ini, pihak sekolah telah menghasilkan inovasi PKS dengan menggunakan kaedah Simifero. Apa itu PKS? PKS bermaksud pasu kita semula. Simifero pula merupakan sejenis struktur yang terdiri daripada campuran pasir, simen, air yang dilupa nipis pada jejaring dawai keluli. Uniknya, jejaring dawai keluli telah digantikan dengan fabrik kita semula sebagai sokongan asas binaan PKS. Cetusan idea. Idea ini terhasil apabila melihat terdapat lebihan pakaian di rumah. Sekolah pula memerlukan pasu untuk membuat keceriaan sekolah. Hasil pembincangan dan pengumpulan maklumat bersama ibu bapa, pihak pentadbir dan kaki tangan, tercetus idea untuk menghasilkan pasu daripada fabrik pakaian. Kos projek PKS. Barangan simen. Harga seunit RM15 sebungkus. Kuantiti 2 bungkus. Jumlah RM30. Barangan pasir halus. Harga seunit RM5 sebungkus. Kuantiti 2 bungkus. Jumlah RM10. Pakaian terbuang. Kuantiti 35 helai yang disebuang oleh murid-murid. Jumlah semua adalah RM40 sahaja. Cara-cara menghasilkan pasu kita semula atau PKS. Langkah pertama, saringan fabrik. Langkah kedua, memotong fabrik mengikut saiz. Langkah ketiga, meredam fabrik di dalam air. Langkah keempat, membancuh simen. Langkah kelima, celup kain basah ke dalam bancuhan
simen dan letak pada acuannya. Langkah ke-6, jemur pasu. Langkah ke-7, mewarna pasu kita semula. Maka, lengkaplah penghasilan proses pasu kita semula. Sustainable Development Goals. Produk ini menyokong Sustainable Development Goals atau SDG. Pertama, SDG keempat, pendidikan berkualiti. Sepanjang penghasilan produk ini, ikuti pendidikan terjamin kepada seluruh warga sekolah. Murid-murid didedahkan mengenai kesinambungan proses, iaitu sebelum, semasa dan selepas projek. Contohnya, seperti persediaan bahan, proses simen ferro dalam menghasilkan PKS serta aktiviti menjual pasu tersebut semasa pameran. Secara tidak langsung, inovasi ini turut mempromosikan aktiviti kita semula pabrik yang menarik dan mapan. Seterusnya, SDG ke-7, tenaga bersih dan berbatutan. Inovasi PKS ini mengguna pakai kos piawai yang efektif, lantas dapat mengurangkan penggunaan elektrik global. Contohnya, nisbah simen, pasir dan air perlu ideal supaya dapat menghasilkan simen ferro berbentuk pasir yang kukuh. Selain itu, proses akhir produk hanya menggunakan kaedah pengeringan di bawah cahaya matahari. Proses ini memerlukan masa dari 1 hingga 2 hari bergantung pada saiz dan cuaca. SDG yang terakhir ialah SDG ke-12, memastikan konsumsi dan corak penggunaan yang mapan. Persediaan produk PKS ini memerlukan kerjasama daripada murid. Murid merupakan penyumbang terbesar bahan asas utama, iaitu fabrik. Fabrik yang tidak lagi digunakan dibawa ke sekolah untuk dikitas semula. Jenis-jenis fabrik ini disaring. Fabrik dari jenis kapas atau peratusan kapas yang tinggi sahaja yang digunakan. Ini disebabkan oleh ciri-ciri kapas yang mudah untuk menyerapkan air dan dibentuk. Saiz kain yang digunakan pula distandardkan bagi memudahkan murid mengendalikan projek ini. Aktiviti jalinan dan jaringan produk PKS. Pertama, kami telah menyertai Karnival Digital Perak 2022 di sektor sumber teknologi pendidikan Ipoh pada 29 Oktober. Sekitar tahun 2018, kami turut menyertai pertandingan inovasi. Selain itu, pihak sekolah telah mewujudkan pondok pameran inovasi PKS dengan kerjasama PIBG sekolah. Akhir sekali ialah jualan produk PKS. Perjanaan ekonomi. Kami berjaya menjual 24 unit pasu seperti pecahan mereka. Saiz S RM10 sebanyak 20 unit, kesemuanya RM200. Saiz M RM25 sebanyak 4 unit, kesemuanya RM100. Jumlah kesemuanya ialah RM300. Tuntasnya, projek ini mendukung pembangunan mampan 5P: planet, kemanusiaan, kemakmuran, keamanan dan kerjasama. Cadangan aktiviti kami pada masa hadapan: kolaborasi dengan Universiti Teknologi Petronas, mempelbagaikan saiz pasu agar lebih komersial, memasarkan produk di platform media sosial, menjual produk di platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, menyertai pameran-pameran bertemakan pendidikan dan alam sekitar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sekian, terima kasih.